كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا ساحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fadli daripada kelas DSI 3D. Pada hari ini saya akan membawa dua subtopik, iaitu pengenalan kepada tajuk kami, iaitu Tafsir Ibnu Katsir, dan juga biografi ringkas Ibnu Katsir. Yang pertama, kita akan pergi kepada pengenalan Tafsir Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir merupakan salah seorang tokoh ilmuwan yang menulis tentang pelbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, sejarah dan fiqh. Sebenarnya banyak hasil tulisan dan kitab karangan beliau yang menjadi panduan masyarakat Islam dari dahulu sampai kini. Pendidikan yang diterimanya menjadikan beliau seorang yang amat mencintai ilmu dan dapat menguasai lebih daripada satu disiplin. Dan beliau berjaya menghasilkan pelbagai karya bermutu. Dari segi pelibatan dan pengabdian Ibnu Katsir ini dalam bidang ilmu pengetahuan cukup bererti dan sumbangannya Masya Allah, terutamanya dari segi karya-karya beliau yang dianggap sebagai warisan Islam yang tidak boleh ditukar ganti. Yang saya nyatakan di atas berikut merupakan contoh salah satu kitab ataupun karya daripada Ibnu Katsir itu. Kita di atas tu adalah kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, yang merupakan kitab tafsir yang dikarang sendiri oleh Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud. Beliau digelar Imaduddin dan Abu Fida. Dan Ibnu Katsir dan kitab ini juga menjadi rujukan para ilmuwan dan orang awam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Dan sebenarnya kitab ini lebih terkenal dengan nama Kitab Tafsir Ibnu Katsir. Seterusnya kita nak mengetahui mengenai biografi secara ringkas Ibnu Katsir ini. Nama lengkap kepada Ibnu Katsir ini adalah Al-Syaikh Al-Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Imad Ad-Din bin Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir bin Dara' Al-Quraisy Al-Dimashqi. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani pula, nama Ibnu Katsir ni ialah Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Katsir, manakala menurut Al-Zirkili menyatakan nama Ibnu Katsir sebenar ialah Ismail bin Umar bin Katsir bin Daud bin Dara' Quraisy Al-Basri. Walau bagaimanapun, pendapat yang pertama lebih tepat kerana nama sebenar Ibnu Katsir ini yang ditulis sendiri dari muqaddimah kitabnya, iaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Nama bapa beliau ialah Khatib Shihab Ad-Din Abu Hafs Umar bin Katsir bin Daud bin Dara' Al-Quraisy dan berasal daripada Bani Haslah, dan beliau merupakan anak yang dilahirkan pada penghujung tahun 640 Hijriah dan merupakan anak jati wilayah Basrah serta bermazhabkan Syafi'i. Ayah Ibnu Katsir ini merupakan seorang ilmuwan fiqh dan pemidato tersohor pada masa itu. Menurut ilmu daripada bapa saudaranya dari Banu Uqbah, membaca kitab mazhab Hanafi iaitu Al-Bidayah, dan mengambil berat tentang ilmu nahwu dan bahasa Arab. Dan dia juga menghafal syair-syair Arab sehingga dapat menulis syair yang bermutu tinggi dalam bentuk pujian, ratapan dan cercaan. Merupakan seorang khatib yang bagus dan mempelajari ilmu hadis daripada An-Nawawi dan Al-Syekh Taqi Al-Din Al-Fazari. Nama ibu kepada Ibnu Katsir ini adalah Maryam bin Syarah bin Ali yang berasal daripada Mijdad. Meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah dan beliau dikebumikan di Damsyik. Kita pergi kepada Ibnu Katsir pula. Ibnu Katsir sebenarnya mempunyai ramai adik-beradik, iaitu Ismail, iaitu sebagai abang beliau dan merupakan anak sulung, dan diikuti oleh Yunus, Idris, Abdul Al-Wahhab, Abdul Al-Aziz, Muhammad dan sebahagian saudara perempuannya. Dan
Ibnu Katsir mendirikan rumah tangga dengan Zainab, iaitu anak gurunya yang bernama Al-Mizzi, dan dikurniakan beberapa orang anak. Walaupun anak-anak Ibnu Katsir menguasai pelbagai ilmu seperti fiqh, hadis, tetapi mereka tidaklah menjadi masyhur seperti bapanya itu, Ibnu Katsir. Anak kepada Ibnu Katsir adalah Umar, merupakan anak yang sulung, dan Abdul Ar-Rahman, diikuti Muhammad, Ahmad, dan yang terakhir adalah Abdul Al-Wahhab. Dan Ibnu Katsir telah meninggal dunia pada hari Khamis bersamaan 27 Syakban 774 Hijriah bersamaan 1373 Masihi. Jadi sekian itu saja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang kurang itu dan silap itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian itu saja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arfan bin Nur Azma daripada kelas DSI 3D. Hari ini saya akan membentangkan assignment kami, iaitu tafsir Ibnu Katsir. Saya akan membentangkan tentang pendidikan tafsir Ibnu Katsir. Okey. Tafsir Ibnu Katsir terkenal sebagai tokoh ilmuwan yang berpengetahuan luas. Gurunya begitu banyak dan mempunyai kepakarannya tersendiri. Ibnu Katsir menerima pendidikan awal dengan didikan dan bimbingan daripada saudaranya, iaitu Syekh Abdul Al-Wahhab. Beliau juga telah menghafaz Al-Quran dan berjaya menyelesaikan hafazannya pada tahun 711 Hijrah bersamaan dengan 1311 Masihi. Ketika itu umurnya menjangkau 10 tahun. Okey, seterusnya. Setelah itu Ibnu Katsir melanjutkan pelajarannya dengan menuntut ilmu di bawah bimbingan para ulama terkemuka pada zamannya. Beliau mendalami ilmu fiqh daripada Syekh Burhan Al-Din Ibrahim bin Abdul Al-Rahman Al-Fazari dan Syekh Kamal Al-Din bin Qadi Syuhbah. Beliau juga mendalami ilmu hadis daripada Syekh Al-Hafiz Abu Al-Hajjaj Jamal Al-Din Al-Mizzi, pengarang kitab Tahdhib Al-Kamal. Malah Ibnu Katsir telah dinikahkan dengan anak gadis ulama tersebut. Selain itu, beliau juga belajar dan menghafaz kitab Al-Tanbih karya Syekh Al-Shirazi bagi cabang mazhab Syafi'i, Mukhtasar Ibnu Hajib dalam bidang usul fiqh, dan ketika itu umurnya 18 tahun. Beliau juga menuntut ilmu daripada Syekh Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Dahabi Syams Al-Din Muhammad bin Ahmad, iaitu pada tahun 748 Hijrah. Beliau mendalami pelbagai ilmu daripada beberapa orang guru yang mencukupi ilmu sejarah, hadis, tafsir, fiqh dan matematik, manakala guru yang kerap didampinginya ialah Syekh Al-Islam Taqi Al-Din Ibnu Taimiyah. Okey, keadaan ini telah menjadikan Ibnu Katsir seorang yang mahir, terutama dalam mengenal pasti matan hadis, sanad serta metodologi hadis, sama ada dari sudut kesahihan, kecacatan, perawian dan sejarah hadis. Okey. Gurunya yang banyak mencetuskan kontroversi ialah Ibnu Taimiyah kerana fatwanya mengenai macam mana nak cakap mengenai masalah talak dengan menggunakan pendapatnya tersendiri. Ibnu Katsir juga pernah mengikut dan mempertahankan fatwa Ibnu Taimiyah tersebut. Justru mereka berdua difitnah dan diuji dengan pelbagai ujian disebabkan permasalahan fatwa tersebut. Berikut adalah ini saya akan sebutkan tokoh ulama yang menjadi guru kepada Ibnu Katsir. Banyak, tapi saya akan bagikan dalam beberapa je lah. Okey, yang pertama Syekh Burhan Al-Din Ibrahim bin Abdul Rahman Al-Fazari, yang pertama. Yang kedua Syekh Isa bin Al-Mat'am. Yang ketiga Syekh Ahmad bin Abi Talib Al-Syahiri. Yang keempat Ibnu Hijaz. Yang kelima
Al-Qasim bin Muzaffar bin Asakir. Yang keenam, Ibnu Al-Shirazi. Yang ketujuh, Ishaq bin Yahya Al-Amidi. Okey, dia banyak lagi tapi saya sebutkan separuh sajalah. Okey, seterusnya pencapaian kesarjanaan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir penulis sebuah tafsir Al-Quran yang sangat masyhur bertajuk Tafsir Al-Quran Al-Azim, mengaitkan hadis Nabi SAW serta para sahabat radhiyallahu anhu kepada Al-Quran. Dalam penjelasan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir terkenal di seluruh dunia Islam seperti mana yang kita tahu, dan Islam juga dalam kalangan di seluruh dunia Islam dan juga dalam kalangan Muslim dunia Barat. Ibnu Katsir terkenal dengan daya ingatannya yang kuat berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad dan seluruh Al-Quran. Beliau juga terkenal dengan qadi, pakar sejarah, dan juga sebagai seorang muhaddis dan mufassir. Ibnu Katsir melihat dirinya sebagai seorang sarjana mazhab Syafi'i. Ini diberikan dalam dua buku karangnya. Satu daripada buku tu yang berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyah atau Kelas-kelas Pengikut Imam Syafi'i. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Okay, itu sahaja daripada saya tentang pendidikan tafsir Ibnu Katsir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Haikal bin Muhammad Zulfullah daripada DSI 3D, dan saya akan teruskan dengan tajuk iaitu keilmuan dan ketokohan Ibnu Khadir. Jadi Ibnu Khadir ini adalah merupakan seorang ilmuwan yang amat berpengalaman luas dalam bidang fiqh, tafsir, hadis dan sejarah dan matematik. Beliau ni merupakan seseorang yang mencintai ilmu lah, dan gemar mengumpul hasil kajian agama, dan dia ni banyak meriwayatkan hadis. Beliau ni juga mengetahui banyak hadis Rasulullah SAW dan fatwa para sahabat dan tabi'in. Selain mempunyai pengetahuan yang luas dalam waktu juga, dia ada berpengetahuan dalam bidang sejarah. Jadi ketokohan beliau ni mula dari dan dikenali ramai setelah terlibat dalam jawatan kuasa penelitian untuk menetapkan hukum terhadap seseorang zindik yang mendakwa penganut fahaman hulu lah. Jadi disebabkan ketokohan dan keilmuan yang tinggi, Ibnu Khadir ni telah dilantik dan dijemput untuk menjadi pemegang beberapa jawatan penting dalam bidang keilmuan dalam agama Islam kita. Jadi Ibnu Khadir ni telah dilantik sebagai ketua atau pengarah Dar Al-Hadith Al-Asyafiyah, lembaga pendidikan hadis, setelah kewafatan Qadi Taqi Al-Din Al-Subki pada 1284 sehingga 1355 Masihi. Jadi ketokohan Ibnu Khadir dalam bidang ilmu berpengetahuan semakin terselah. Maksudnya semakin kita nampak lah, sebab beliau ni banyak menghasilkan beberapa karya yang memberi banyak manfaat kepada umat Islam ni. Antara karya tulisan beliau ialah seperti Kitab Al-Ahkam, Ala Abwa Al-Tanbih dan Al-Bidayah wal Al-Nihayah, dan juga kitab Masani Al-Asyarah. Banyak lagi. Ibnu Khadir ni juga mempunyai pandangan yang jelas dalam masalah politik. Beliau ni melarang para ulama mengeluarkan fatwa, terutamanya berkaitan masalah zain, dan berhujah dengan khadi atau pemerintah, kerana hal ini mungkin akan diseleweng lah dan disalahgunakan oleh mereka yang mempunyai kepentingan. Maksudnya ada agenda dia lah. Jadi beliau ni jaranglah sekali diserang penyakit lupa. Seorang yang faqih, berfikiran tajam, berfikiran kemas, benas dan menguasai bahasa Arab dengan baik sekali. Dia fasih lah. Dan juga terdapat beberapa pandangan tokoh cendekiawan Islam yang saya boleh bagi terhadap peribadi dan ketokohan dan keilmuan Ibnu Khadir ni sebenarnya. Yang pertama ialah daripada Syekh Al-Islam Al-Taqi Al-Din Ibnu Taymiyah. Beliau berkata, beliau ni seorang yang ahli fiqh yang petah bercakap
ahli hadis yang dipercayai dan ahli tafsir yang amat teliti, terutamanya dalam bidang tafsiran lah. So yang kedua ialah dari Al-Hafiz Shihab Al-Adin Ibnu Hajj. Beliau ni pula mengatakan yang Ibnu Khadi ni seseorang yang ahli fiqh yang petah dalam percakapan al-hadis yang dipercayai dan ahli tafsir yang amat teliti. Dan juga yang ketiga iaitu Imam Al-Dahabi. Pendapat tentang Ibnu Khadi pula, beliau berkata yang kitabnya iaitu Al-Mujam. Beliau ialah seorang imam, mufti, pakar hadis, ahli fiqh, ahli hadis yang cermat dalam mufassir, yang kritis dan tulisannya amat berfaedah. Dan yang terakhir sekali yang saya boleh bagi iaitu pendapat ahli sejarah dari beliau Al-Syahih Al-Musin Jawal Al-Din Yusuf bin Saif Al-Din Al-Muma'ruf dalam kitabnya iaitu Al-Manhal Al-Safi wal Al-Mustafa Bad Al-Wafi. Dia ialah Al-Syekh Al-Amam Al-Alamah. Dalam tafsiran hadis, beliau ni banyak mengumpul, mengarang, mengkaji, mengajar, meriwayatkan dan menulis, mempunyai pengetahuan yang luas dalam hadis, tafsir, fiqh dan bahasa Arab. Mengeluarkan fatwa yang mengajarnya sehingga ke akhir hayat. Masya Allah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufi bin Alias. Berkenaan tentang tafsir Ibnu Katsir, kita teruskan dalam penulisan dan karya. Seperti tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang lain, Ibnu Katsir juga banyak menulis dan menghasilkan pelbagai karya agung dan memberi manfaat kepada kita. Karya-karya yang ditulis semasa hayatnya itu bersesuaian dengan kepakaran dan ilmu beliau dalam pelbagai bidang seperti tafsir, hadis dan fiqh. Karya-karya Ibnu Katsir boleh dibahagikan dalam 3 bentuk. Yang pertama, karya asli. Yang kedua, karya berbentuk mukhtasar. Dan yang ketiga iaitu manuskrip. Penulisan Ibnu Katsir melebihi 15 buah dan sebahagiannya tidak sempat untuk disempurnakan dan dicetak ketika hayatnya. Menurut Al-Husaini dalam kitabnya Tadkhirat Al-Hufaz li Al-Dhahabi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Dural Al-Kaminah, bahawa karya-karya yang dihasilkan oleh Ibnu Katsir ialah sebanyak 28 buah dan meliputi pelbagai bidang ilmu seperti tafsir, ulum Al-Quran, tauhid, fiqh, sirah, sejarah, hadis dan kajian biografi. Antara karya asli tulisan beliau ialah seperti Al-Bidayah wa Al-Nihayah, tafsir Al-Quran Al-Azim, kitab Ijtihad fi Talab Al-Jihad dan yang terakhir Qisas Al-Anbiya. Sementara kitab-kitab Ibnu Katsir yang berbentuk mukhtasar pula atau ringkasan kepada kitab lain ialah seperti Mukhtasar Abu Syamah, Mukhtasar Jamal Ad-Din Ibnu Manzur, Mukhtasar Ismail Al-Ajluwani, Al-Jarrah, Mukhtasar Syekh Abu Al-Fath Al-Khatib dan Mukhtasar Ibnu Hajib. Manakala manuskrip Ibnu Katsir pula ialah seperti Jamil Al-Masanid wa Al-Sunan dan Tabaqat Al-Syafiyah, yang terdapat beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Katsir, antaranya seperti Akidah Al-Hadis, Al-Tauhid wa Arwad. Yang keduanya Ulum Al-Quran, dikenali sebagai Tafsir Al-Quran Al-Karim atau Tafsir Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir sendiri berpendapat metodologi yang tepat untuk mentafsirkan Al-Quran ini
iaitu menggunakan ayat Al-Quran itu sendiri. Kita lihat pada hadis pula, ada Al-Huda wa Al-Sunan fi Al-Hadis Al-Masanid. Kitab ini dikenali sebagai kitab Jami' Al-Masanid wa Al-Sunan yang diterbitkan sebanyak 8 jilid dan disusun mengikut bab. Ianya mengandungi nama-nama sahabat radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Yang ketiga, kita tengok kepada fiqh pula. Terdapat 2 buah karya Ibnu Katsir. Yang pertamanya adalah Al-Tanbih yang membincangkan fiqh mazhab Syafi'i, dan yang kedua kitab Al-Siyam yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita lihat pula kepada bahagian biografi dan sejarah. Yang pertama terbitan beliau adalah Al-Takmil fi Ma'rifat Al-Tiqad wa Al-Majahil. Kitab ini diterbitkan sebanyak 5 jilid. Dalam kitab ini Ibnu Katsir mengumpulkan dan memasukkan kitab-kitab karya guru-gurunya, iaitu Tahdhib Al-Kamal fi Asma' yang tulisan Al-Mizi, dan Mizan Al-Iqtidal fi Naqd Ar-Rijal tulisan Al-Dhahabi, bersama beberapa penambahan dalam membincangkan perbahasan tentang Al-Jarh dan Al-Ta'dil. Yang terakhir sekali kita lihat Qisas Al-Anbiya. Kitab ini sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa yang lain, termasuk bahasa Melayu. Bab awal kitab ini membincangkan tentang pengertian Nabi, perbezaan Nabi dan Rasul, ciri-ciri kenabian, tugas-tugas para Nabi, jumlah para Nabi, kewajipan kita beriman pada para Nabi, dan mukjizat-mukjizat yang ada pada para Nabi, dan sejenis-jenisnya lah. Seterusnya, ia menceritakan tentang kisah Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab ini juga terdapat beberapa kisah Nabi yang tidak wajib kita percayai dalam 25 Rasul tu. Antaranya ialah Nabi Hizqiyah AS, Nabi Daniel, Nabi Hizkil dan Nabi Khidir. Terdapat juga beberapa kisah umat terdahulu yang diceritakan dalam kitab ini, seperti kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Nabi Lut alaihissalam. Penyampaian idea dan bentuk penulisan Ibnu Katsir dalam buku ini agak berbeza dengan cara penulisan-penulisan yang lain, kerana beliau lebih menekankan bidang penafsiran Al-Quran dengan tambahan rujukan daripada hadis-hadis yang sahih. Mana kata Ibnu Katsir ni pakai hadis-hadis yang memang sahih, yang dia tulis, yang dikarang. Jalan cerita yang dipersembahkan dalam kitab ini dikupas dengan cara yang tersusun. Ini teliti lah. Ibnu Katsir memuatkan tulisannya dengan berhati-hati, iaitu kerana untuk menghindari kisah-kisah yang tidak mempunyai sandaran dalil dan fakta yang dapat dipegang. Kalau ada sekalipun kisah-kisah ini ia sengaja dimasukkan sebagai tujuan untuk kita melakukan perbandingan, supaya kita ni dapat membezakan antara kisah benar dengan kisah yang diada-adakan. Ibnu Katsir juga menulis kitab yang lain yang tidak tergolong dalam disiplin ilmu di atas, seperti yang saya baca tadi, seperti kitab Al-Balaghah, Al-Iqna fi hal syubhah. Kitab tersebut membincangkan tentang hukum hakam berkenaan perkara dan masalah nyanyian dan muzik. Ini jelas menunjukkan karya-karya Ibnu Katsir ini membuktikan kepakaran dan kemahiran beliau
dalam pelbagai bidang ilmu. Jadi kita boleh lihat Ibnu Katsir ni dia seorang ulama yang betul-betul kita boleh pegang, kita boleh ikut lah, kerana hadis-hadis yang diguna pakai dalam kitab-kitab beliau pun hadis-hadis yang sahih, yang kita dapat amal, kita dapat pegang. Terdapat kisah-kisah Nabi menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Nabi dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fawaz bin Adnan. Saya daripada kelas DSI 3D. Hari ini saya ingin menyambung tentang Ibnu Katsir mengenai keistimewaan atau kelebihan dan kekurangan kitab-kitab Ibnu Katsir dan kesimpulan. Antara keistimewaan atau kelebihan kitab-kitab Ibnu Katsir ni, di mana kitab Ibnu Katsir ni adalah salah satu sebuah kitab yang terkenal dengan penjelasan pentafsiran dan memberi penumpuan terhadap apa yang telah diriwayatkan oleh ahli-ahli tafsir salaf, dan isi kandungnya ini menjelaskan makna pada setiap ayat serta hukum-hukum hakam dan mengelakkan sedaya upaya terhadap i'rab, balaghah dan sebahagiannya yang mana telah dibahaskan oleh ahli tafsir salaf yang lain dengan begitu meluas. Kemudian kitab ini dapat mengelakkan daripada memasukkan ilmu yang tiada kaitan, tiada hubungan dengan sebarang pemahaman di dalam Al-Quran. Jadi kitab ini memberi penekanan utama tentang tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya dan diikuti dengan pentafsiran hadis marfu yang berkait dengannya. Beliau dapat menjelaskan hujah, sebab dan sandaran daripada ayat tafsirannya ini yang dikaitkan dengan para sahabat, pendapat tabi'in dan ulama salaf. Kitab ni banyak membentangkan ayat-ayat yang bersesuaian dengan maknanya dan diikuti dengan pentafsiran dan hadis marfu yang berhubungan dengannya. Antara kekurangan kitab-kitab Ibnu Katsir di mana di dalam tafsirnya ini terdapat hadis-hadis yang dhaif dan pengulangan hadis yang sahih. Kemudian terdapat sejumlah cerita Israiliyat di mana cerita Israiliyat ini selagipun ia mengingatkan cerita itu, namun ia masih tidak ada penegasan dan penyelidikan. Kemudian di dalam tafsirnya ini telah disebutkan tentang khabar-khabar yang mana sanadnya tidak sahih dan kemudian masih tidak dijelaskan bahawa ia tidak sahih. Kemudian tafsirnya ini telah bercampur yang sahih dan yang tidak sahih, dan penulisan perkataan dari para sahabat dan tabi'in tanpa isnad dan tidak pasti lagi. Kesimpulan berdasarkan pengkajian atau perbincangan di dalam bab Ibnu Katsir ini jelas menunjukkan bahawa Ibnu Katsir ini adalah seorang yang para sarjana dan sejarawan Islam yang prolific, di mana dapat menghasilkan banyak-banyak karya Islam dan berwibawa pada abad ke-8 Hijriah 14 Masihi. Beliau telah meninggalkan warisan yang begitu banyak dalam bidang ilmu pengetahuan menerusi penulisan hasil karyanya. Oleh itu, jasa dan sumbangan Ibnu Katsir ini perlulah kita sentiasa dikenang menerusi pembacaan dan pengalaman warisan ilmu yang ditinggalkan oleh beliau, khususnya oleh generasi pengkaji dan penyelidik sejarah dan tamadun Islam. Kemudian kesungguhan Ibnu Katsir ini menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu dapat dilihat ketika umurnya berumuran muda, masih muda, apabila beliau berguru dengan ramai ulama yang terkenal, termasuklah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah. Malah beliau lebih menyayangi dan mencintai Ibn Taymiyah berbanding guru-guru yang lain. Hal ini dapat dilihat apabila kisah hidup Ibn Taymiyah dicatatkan dengan begitu banyak dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Ibn Katsir menjalinkan hubungan kekeluargaan dengan gurunya
iaitu Syekh Al-Jamal Ad-Din Al-Mizzi, apabila Ibnu Katsir ini menikahi anak perempuan gurunya itu. Jadi sikap dan perilaku akhlak Ibnu Katsir ini menggambarkan beliau seorang yang mencintai dan menghormati guru-gurunya. Penulisan karya Ibnu Katsir yang begitu banyak menggambarkan beliau ini seorang yang mempunyai pengetahuan yang meluas dalam pelbagai bidang, seperti bidang al-fiqh, tafsir, hadis, ulum hadis dan sejarah. Dalam bidang sejarah, beliau ini dianggap seorang tokoh sejarawan Islam yang terkenal sebagai Ibnu Athir dan Al-Tabari, yang apabila beliau ini berjaya menghasilkan karya yang secara khususnya membincangkan tentang sejarah dan tamadun Islam, iaitu Al-Bidayah wal Nihayah. Malah karya tersebut boleh dianggap sebagai karya yang agung dan utama dalam perbincangan tentang sejarah dan tamadun Islam, terutamanya sejarah ketenteraman Islam, seperti mana karya-karya sejarah agung yang lain seperti Tarikh Al-Umam wal Muluk tulisan Al-Tabari dan Al-Kamil fil Tarikh tulisan Al-Athir. Penulisan sejarahnya yang iaitu Al-Bidayah wal Nihayah dianggap sebagai sumber sejarah Islam yang muktabar. Selain itu, Ibnu Katsir juga memasukkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam menguatkan sebarang fakta-fakta yang terkandung dalam Al-Bidayah wal Nihayah, terutamanya fakta-fakta tentang peristiwa pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hal ini membuktikan Ibnu Katsir ini cukup berhati-hati dan begitu teliti dalam menulis sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Oleh itu, Al-Bidayah wal Nihayah wajar dijadikan sebagai sumber rujukan dan bacaan utama kepada sesiapa yang berminat untuk membuat kajian tentang sejarah ketenteraman Islam secara lebih mendalam. Okey, sekian dari saya. Saya mewakili kumpulan Ibnu Katsir mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.